Bila sebut tentang takdir, takdir ni ada dua. Yang pertama namanya Salih Al-Muhammad Mubram, yang kedua yang nama Mu'allaq. Nah, Salih Al-Muhammad Mubram ni apa? Mubram ini satu takdir ataupun qadar Allah Salih Al-Muhammad yang telah pun tercatat di Lauh Mahfuz dan takkan berubah-ubah dah sampai bila-bila. Contoh, kita ni lahir-lahir Salih Al-Muhammad jadi orang Melayu. Kulit tak berapa nak putih. Kalau orang yang lahir kulit hitam, dia polish kulit dia sampai jadi putih, tetap dia disebut sebagai orang yang berkulit hitam sebab dia Salih sebab naturally dia macam tu. Salih Ahmad, tuan-tuan, kalau dia lahirnya rambut kerinting, dia buatlah rebonding macam mana pun, dia tetap nanti dia akan balik kerinting. Sebab apa? Sebab itu yang telah takdir yang tak boleh nak ubah dekat dia. Dia dilahirkan daripada bangsa tertentu, dia dilahirkan Salih Ahmad, kelahiran dia sendiri, kematian dia Salih Muhammad disebut sebagai takdir yang tak berubah, takdir mubram yang tercatat di Lauh Mahfuz, dia takkan berubah dan tidak diketahui oleh siapa-siapa pun. Ini adalah ilmu Allah semata, bahkan malaikat pun tidak tahu tentang perkara ini. Salih Al-Muhammad. Jadi yang ni tak payah duk query. Ada orang query, kenapa aku lahirkan sebagai orang Melayu, kenapa aku tak dilahirkan sebagai orang Arab? Orang Arab jadi senang sikit bercakap bahasa Arab sebagainya. Baik, tuan sekalian Muslimat. Tamam. Yang kedua, Salih Al-Muhammad, apa dia? Takdir mu'allaq ataupun takdir yang tergantung. Takdir mu'allaq ni apa? Salih Al-Muhammad, takdir yang bergantung atas faktor dan sebab. Nah, yang takdir mu'allaq ni ulama sebut dia duduk di sisi catatan para malaikat dan dia mampu untuk berubah. Berubah terkait dengan apa? Yang pertama boleh jadi berubah terkait dengan usaha. Dia subhanallah mengaji tak apa pandai. Orang kata masuk tuition ni apa semua, jumpa ni, pergi belajar. Akhirnya pun dia jadi orang yang pandai atas usaha dia. Dia berubah daripada orang yang tak apa cerdik kepada orang yang lebih cerdik, contoh. Ataupun Salih Ahmad, usia dia Salih Ahmad, Nabi SAW sebut tentang barang siapa yang suka diluaskan rezeki. Oh, rezeki tak apa nak banyak, nak bagi bertambah rezeki dia Salih Ahmad, ataupun dipanjangkan usia dia. Lalu kata Nabi SAW, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Bila hubung silaturahim, Allah tambah rezeki dia. Betul lah, kita baik dengan orang ni, tuan-tuan. Kan Ustaz Syamad tahu dapat apa? Orang suka belanja makan. Salah satu daripada perkara yang kita sebut sebagai takdir mu'allaq tadi, takdir yang boleh berubah ni. Berubah ni apa? Qadarnya, sebagai ulama sebut. Berubah qadarnya. Qadar ni maksud apa? Daripada berat jadi ringan, ataupun ditangguhkan, ataupun sebagainya. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, salah satu daripada usaha ataupun perkara yang boleh kita buat untuk mengubah takdir ini ataupun meringankan takdir ini ialah disebut sebagai doa. Nah, daripada Salman radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birru. Atau kama qala Rasul SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tidak ditolak satu-satu ketentuan melainkan dengan doa. Tidak tertolak satu takdir melainkan dengan doa. Tidak ditambah pada umur melainkan dengan kebaikan. Bila kita buat baik, Allah tambah umur. Bila kita nak takdir kita jadi baik pun, kita berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, salih alaihi wasallam, sebab tu Nabi SAW ajak dekat kita bergantung dengan Allah. Bergantung dengan Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Bangun pagi-pagi, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta supaya Allah jauhkan kita daripada musibah pada hari tersebut. Tips, amalan. Tuan-tuan, pagi-pagi kita bangun sembahyang subuh. Tuan-tuan, jangan tinggal sembahyang subuh. Tu saya pesan ni. Saya semat. Sembahyang subuh. Pesan ke anak-anak kita untuk sembahyang subuh. Sebab apa? Sebab orang yang meninggalkan sembahyang subuh, dia terkeluar daripada jaminan Allah. Allah tak jamin duduk dia pada hari tersebut. Maka apa saja boleh jadi pada dia dan Allah biarkan dia pada hari tersebut. Maka nak duduk dalam jaminan Allah, pemeliharaan Allah, sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, tuan-tuan, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali dalam keadaan kaki masih duduk seperti tahiyat akhir, jangan berganjak. Dan salah satu daripada kelebihan dia ialah dia akan dijauhkan daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut.